Hari ni nak belajar apa ya? Jom kita belajar bersama Ustazah. Pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulakan dengan bacaan doa. Mari kita tadah tangan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Murid-murid, cuba perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan ini. Adakah baju dan seluar ini kotor? Kotor tidak semestinya najis, tetapi najis semestinya kotor. Pandai, pada hari ini Ustazah nak ajar tajuk Mari Bersuci. Okey, sebelum kita meneruskan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran. Okey, pertama, supaya murid dapat menyatakan pengertian najis dengan betul. Kedua, menjelaskan bahagian dan najis serta menyucikannya dengan betul. Ketiga, menyenaraikan kepentingan bersuci dalam kehidupan. Keempat, mencadangkan tindakan dan amalan yang perlu diamalkan. Okey, mari kita lihat apakah maksud pengertian najis. Okey, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Mari kita lihat jenis-jenis najis. Okey, jenis-jenis najis ada 3 ya murid-murid. Okey, yang pertama apa dia? Mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Di dalam bahasa Arab kita sebut najis mukhaffafah. Di dalam bahasa Melayu maksudnya najis yang ringan. Khafif maksudnya ringan. Okey, yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah iaitu najis sederhana. Yang ketiga najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis berat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jenis-jenis najis. Okey, najis mukhaffafah. Apakah yang dikatakan najis mukhaffafah? Ada yang dah tahu? Bagus. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu sahaja. Okey, dengan erti kata baby. Okey, adik kita panggil baby. Jadi mereka ni tak makan apa-apa. Tidak makan nasi dan juga tidak minum air Milo, air kotak. Mereka hanya minum susu ibu sahaja. Jadi ini dipanggil air kencing mereka adalah najis mukhaffafah. Baiklah, mari kita lihat apa itu najis mutawassithah. Okey, di dalam bahasa Melayu kita sebut najis yang sederhana. Tetapi apakah dia najis mutawassithah? Pandai. Najis mutawassithah ialah najis selain najis mughallazah dan juga mukhaffafah, iaitu air kencing, tahi, darah, nanah dan sebagainya. Okey, ingat
Najis mutawassithah ialah selain daripada najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah. Apa pula najis mughallazah? Mari kita lihat. Najis mughallazah ialah najis yang berat, iaitu najis anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air liur anjing. Ia adalah najis. Najis berat di sisi Islam. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bagaimanakah cara menyucikan najis. Okey, yang pertama najis mukhaffafah. Okey, tadi Ustazah cakap najis mukhaffafah, najis apa? Pandai. Najis bayi, najis kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Bagaimana kita nak cuci dia? Okey, ambil air, kita renjiskan air mutlak ke tempat terkena najis. Kemudian kita lap sehingga bersih. Baiklah murid-murid, Ustazah akan tunjuk cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, mari kita lihat. Okey, di atas ini ada air kencing bayi lelaki yang bawah umur 2 tahun. Okey, bagaimana cara kita nak membersihkannya? Pertama, kita ambil kain, kita lap bagi kering air kencing tersebut. Kemudian, kita ambil air, kita renjiskan di tempat yang terkena najis. Kemudian, kita ambil kain lain dan kita lap sehingga kering. Sehingga tiada lagi bau, warna dan rasa. Okey, bagaimana pula cara nak menyucikan najis mutawassithah? Murid-murid boleh tak ambil teddy bear masing-masing? Yang murid perempuan, murid lelaki kalau ada adik perempuan boleh pinjam teddy bear adik perempuan ataupun ambil kain batik, jadikan dia gulung buat seperti anak patung. Okey, macam mana kita nak tunjuk cara menyucikan najis mutawassithah? Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Contohnya, adik kita pupu atau adik kita buang air besar, ambil najis tersebut, gunalah sabut ataupun sekarang, tahu tak sabut tu apa? Sabut tu daripada kulit buah kelapa, dalam dia tu kita sebut sabut. Kalau tak ada sabut, kita boleh guna kertas ataupun tisu. Okey, kita hilangkan, buang najis tersebut. Kemudian kita basuh jirus dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Maksudnya setelah kita hilangkan najis tadi, kita buang, kita jirus air sehingga air itu mengalir, ambil kain ataupun mop, kita lap sehingga hilang kesan sama ada warna, bau dan rasa. Baiklah, seterusnya mari kita lihat cara menyucikan najis mutawassithah. Apa contoh najis mutawassithah? Darah, tahi. Okey, mari kita lihat. Contohnya, ini ada tahi di atas meja ini. Bagaimana cara kita nak menyucikannya? Kita ambil tisu. Kita ambil tisu. Kita buangkan najis tersebut. Kemudian kita ambil air, kita jirus sehingga air itu mengalir di tempat yang terkena najis tadi. Kemudian ambil kain bersih, lap
sehingga bersih. Okey, sehingga kering. Sehingga tiada lagi bau, warna dan rasa. Ya murid-murid, bagaimana pula nak menyucikan najis mughallazah? Najis mughallazah tidak boleh dipandang ringan sebab ini adalah najis berat. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Contoh, mungkin terkena air liur hancing pada badan kita, pada pakaian. Okey, kita lalu pada pakaian ataupun tempat. Okey, tempat basikal contohnya, tempat tinggal. Kedua, kita nak buat apa? Basuh dengan air tanah. Ambil air tanah, bubuh dalam satu baldi, kita bancuh, kita jirus dengan air tanah. Seterusnya, kita basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Ambil air tadi, jirus sehingga 6 kali sehingga bersih, tidak ada lagi tampak najis tersebut, bau dan rasa. Baiklah, mari kita lihat apakah kepentingan bersuci. Okey, pertama, supaya ibadat kita diterima Allah. Okey, supaya ibadat diterima Allah. Okey, kedua, supaya hidup tenang dan harmoni. Ketiga, supaya terhindar daripada penyakit. Keempat, mendapat pahala. Kelima, mendapat kesempurnaan iman. Jadi murid-murid, apakah tindakan dan amalan yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesucian? Boleh sebut tak? Pandai. Yang pertama, kita kenalah mengambil wuduk dengan sempurna. Kedua, kita hendaklah mandi wajib dengan sempurna. Ketiga, kita hendaklah bertayamum dengan betul. Bila kita nak bertayamum? Apabila tiada air di mana-mana sumber ataupun bagi mereka yang sakit yang mana tak boleh langsung terkena air di anggota badannya, mereka nak menunaikan solat, maka mereka kenalah bertayamum. Yang keempat, hendaklah beristinja dengan betul, menggunakan alat-alat istinja. Okey, apakah cara kita nak menjaga kebersihan? Amalan yang kita mesti lakukan. Kena sentiasa sapu sampah, terutama di dalam rumah, di kelas, kita hendaklah memastikan tempat tinggal bersih. Kedua, membuang sampah ke dalam tong sampah. Pandai. Ketiga, memakai pakaian yang bersih. Keempat, hendaklah memakai kasut. Nak berjalan keluar rumah, mestilah memakai kasut. Semoga pembelajaran kita mendapat manfaat buat semua anak-anak yang berada di rumah. Okey, jangan lupa tekan butang loceng dan tekan subscribe untuk mendapat video yang seterusnya. Terima kasih. Bye.